Hai, Assalamualaikum murid-murid. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu tahun 4 bersama Cikgu Kristina. Tema kita pada hari ini ialah Sains, Teknologi dan Inovasi. Kita akan belajar unit 16 iaitu Kehebatan Sains. Sebelum cikgu mulakan pembelajaran pada hari ini, mari lihat sama-sama apa yang cikgu nak tunjukkan hari ini. Di sini terdapat 4 gambar dan setiap gambar mempunyai ayat yang tersendiri. Mari kita lihat gambar yang pertama. Cikgu Kristina mempunyai banyak wang. Yang kedua, Cikgu Kristina hendak pergi ke kedai untuk membeli barang. Gambar yang ketiga, Cikgu Kristina telah jatuh sakit. Cikgu Kristina tidak boleh keluar dari rumah. Gambar yang keempat, Cikgu Kristina membeli barang melalui dalam talian. Cuba murid-murid lihat dan fahamkan apa yang kita akan belajar pada hari ini, kerana di sini terdapat gambar dan ayat yang cikgu tunjukkan. Untuk mengetahui apa yang kita akan belajar pada hari ini, mari sama-sama kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menyusun semula sekurang-kurangnya 3 daripada 5 ayat penyata dengan betul. Yang kedua, murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 daripada 4 ayat penyata berpandukan gambar dan frasa yang diberi. Oleh itu, hari ini cikgu akan mengajar aspek tata bahasa iaitu ayat penyata. Kemahiran yang cikgu akan uji pada hari ini ialah kemahiran menulis. Oleh itu, ada 2 aktiviti yang kita akan lakukan hari ini iaitu aktiviti yang pertama, menyusun semula ayat penyata. Aktiviti yang kedua, membina ayat penyata berpandukan gambar dan frasa yang diberi. Sebelum kita pergi kepada aktiviti kita pada hari ini, cikgu akan terangkan peta pokok jenis-jenis ayat. Dalam bahasa Melayu, terdapat 4 jenis ayat utama yang kita perlu belajar. Yang pertama ialah ayat penyata, yang kedua ayat tanya, yang ketiga ayat perintah dan keempat ayat seruan. Oleh itu, pada hari ini cikgu akan terangkan ayat penyata sahaja dahulu. Apa itu ayat penyata? Ayat penyata ini diucapkan untuk membuat pernyataan. Kerana ayat penyata ini bertujuan untuk menyatakan atau memberikan sesuatu keterangan. Ayat penyata ini mengandungi tanda noktah pada akhir ayat. Dan ayat penyata ini mengandungi subjek dan predikat. Murid-murid ingat lagi tak subjek dan predikat itu apa? Okey, mari kita lihat contoh ayat penyata yang cikgu sediakan di sebelah itu. Terdapat 5 contoh yang cikgu sediakan. Cikgu akan terangkan contoh yang pertama dan contoh-contoh lain murid-murid boleh lihat dan fahamkan dengan memberhentikan sebentar video ini. Okey, untuk contoh ayat yang pertama, pesakit itu berada di hospital. Cuba lihat tulisan yang berwarna merah itu. Tulisan yang berwarna merah itu merupakan subjek dan tulisan yang berwarna hitam itu merupakan predikat. Kenapa tulisan yang berwarna merah itu merupakan subjek? Seperti yang kita tahu, subjek ini merupakan kata nama yang ada dalam ayat tersebut. Kata nama ini terdiri kepada kata nama am dan kata nama khas. Oleh itu, pesakit itu merupakan kata nama am. Jadi, pesakit itu akan dijadikan sebagai subjek dalam ayat yang pertama. Seterusnya, cikgu akan terangkan aktiviti kita yang pertama pada hari ini iaitu aktiviti menyusun semula ayat. Bagaimanakah cara untuk kita menyusun semula ayat? Mari kita lihat tips yang cikgu berikan ini. Tips yang pertama, susun ayat mengikut rumus SKOP. Murid-murid ingat tak rumus SKOP itu apa? S merupakan subjek, K ialah kata kerja, O merupakan objek bagi kata kerja dan P merupakan perluasan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut aktiviti menyusun semula ayat, mari kita lihat contoh yang pertama.
Contoh yang pertama ini ialah mesin pemotong rumput, Abah untuk rumput menggunakan memotong. Jadi, apakah subjek bagi soalan yang pertama ini? Subjek bagi soalan pertama ini ialah Abah. Abah merupakan kata nama am. Oleh itu, kita jadikan Abah ini sebagai subjek kita yang pertama. Okey, kata kerja. Kata kerja apa yang ada dalam soalan yang pertama ini? Memotong. Oleh itu, objek yang sesuai untuk dijadikan sebagai atau disesuaikan sebagai kata kerja memotong ini ialah rumput. Perluasannya ialah menggunakan mesin pemotong rumput. Oleh itu, ayat penyata bagi soalan pertama ini ialah Abah memotong rumput menggunakan mesin pemotong rumput. Okey, untuk soalan yang kedua, kedai, kereta, Sarah pergi ke, menaiki, untuk. Subjek bagi soalan yang kedua ini ialah Sarah. Sarah merupakan kata nama khas. Oleh itu, kita jadikan Sarah sebagai subjek kita yang kedua. Kata kerja yang ada ialah menaiki. Oleh itu, objek yang sesuai bagi kata kerja menaiki ialah kereta. Perluasannya ialah untuk pergi ke kedai. Oleh itu, ayat penyata bagi soalan yang kedua ialah Sarah menaiki kereta untuk pergi ke kedai. Inilah cara untuk menyusun semula ayat. Mari kita lihat aktiviti yang kedua, iaitu aktiviti membina ayat penyata berpandukan gambar dan frasa yang diberi. Mari kita lihat soalan yang pertama. Di situ ada gambar 3 orang murid dan ada sekolah di situ. Frasa yang diberi ialah murid belajar. Oleh itu, mari kita membina ayat penyata berdasarkan rumus SKOP. Okey, subjek kita ialah 3 orang murid. Sebab dalam gambar tersebut kita boleh lihat 3 orang murid. Okey, kata kerja. Murid-murid tersebut sedang berjalan. Jadi kita tulis berjalan sebagai kata kerja. Objek yang sesuai untuk berjalan ialah kaki. Dan perluasannya ialah ke sekolah untuk belajar. Jadi, ayat penyata bagi soalan yang pertama ini ialah 3 orang murid berjalan kaki ke sekolah untuk belajar. Mari kita lihat soalan yang kedua. Dalam gambar soalan kedua tu, kita boleh lihat ada 2 orang lelaki sedang bermain pingpong. Dan frasa yang diberikan juga ialah pingpong. Oleh itu, SKOP. Mari kita bina bersama-sama. Subjek kita ialah Halim dan Hafiz. Sebab di situ kita boleh lihat 2 orang lelaki, jadi kita boleh berikan nama, iaitu Halim dan Hafiz. Kata kerja ialah bermain. Sebab kalau pingpong ni kita akan menggunakan kata kerja bermain. Objek yang sesuai bagi kata kerja bermain ialah pingpong. Jadi perluasannya ialah sempena Hari Sukan Tahunan. Oleh itu, ayat penyata bagi soalan yang kedua ialah Halim dan Hafiz bermain pingpong sempena Hari Sukan Tahunan. Beginilah cara kita membina ayat penyata yang betul. Oleh itu, kalau murid-murid dah faham, hari ini cikgu sediakan 2 tugasan. Tugasan yang pertama, murid-murid perlu tekan pautan yang cikgu berikan ini atau pautan yang cikgu berikan dalam WhatsApp di dalam grup kelas, ataupun murid-murid boleh imbas kod QR yang cikgu berikan ini untuk mengakses kuis pengukuhan ayat penyata. Murid-murid perlu susun semula ayat penyata dengan betul berdasarkan aktiviti yang pertama cikgu terangkan tadi, aktiviti menyusun semula ayat. Dan seterusnya, murid-murid perlu ambil gambar markah akhir kuis tersebut dan hantarkan kepada Cikgu Kristina melalui aplikasi WhatsApp.
Untuk tugasan yang kedua ialah murid-murid perlu buka buku teks muka surat 114 dan murid-murid perlu bina ayat penyata berdasarkan gambar dan frasa yang diberikan di bahagian bawah tersebut. Cikgu dah tandakan merah tu. Okay, ada 4 gambar dan setiap gambar ada frasa yang diberikan. Oleh itu, murid-murid perlu membina ayat penyata berdasarkan cara yang cikgu terangkan tadi, iaitu membina jadual SKOP. Murid-murid boleh lihat kembali penerangan yang cikgu berikan tadi bagi aktiviti yang kedua tadi. Okay, kemudian murid-murid perlu tulis jawapan dalam buku tulis tata bahasa. Murid-murid perlu ambil gambar jawapan dan hantarkan kepada Cikgu Kristina melalui aplikasi WhatsApp. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada murid-murid yang hadir kelas kita pada hari ini. Sila lakukan tugasan yang cikgu berikan, iaitu ada 2 tugasan. Kalau ada apa-apa persoalan atau murid-murid tak faham apa yang perlu dilakukan, murid-murid boleh WhatsApp sahaja Cikgu Kristina dalam WhatsApp. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.